Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Kampung Rider. Saya Momi, The Kampung Rider. Dah lama saya tak upload dekat channel ni, so saya ambil kesempatan selagi otak saya masih fresh kan, sebab episod 36 dah keluar. Yalah kan, sebab kita sepanjang tempoh PKP ni kan disajikan dengan recap episod, and episod 35.5 yang ada secretary arc tu, also known as Azu kan. Tapi itulah kan, saya memandangkan episod 36 ni dah keluar, saya ambil kesempatan lah untuk kembali semula ke channel YouTube saya yang dah lama sangat hiatus ni kan, kosong, tak ada isi. So somehow dalam episod 36 ni info yang kita dapat tu banyak. Antaranya, bila cukupnya ahli Metsubo Jinrai ni, maka revival arc tu semakin complete. So dalam episod 35.5, Azu secretary arc ni dah collect singularity point setiap ahli metsubojinrai.net je lah. So different ahli ada different singularity point. Korang boleh sendiri boleh tengok dekat episod 35.5 tu. Tapi secara rumusannya, Horobi dia ada dead figure since dia adalah parent type Hyumagia. Naki pula dia tak nak jadi tool. Ya, sebab dia ya kan, Zaya mempergunakan dia kan. So daripada situ dia develop satu singularity point lah, yang dia ada pemikiran dia sendiri. Lepas tu Jin pula, berdasarkan episod 35.5 tu, dia Horobi tu adalah singularity point dia. Dan Ikazuchi pula, singularity point dia tu adik dia. Kita tak boleh nak kata adik sangat sebab dia Hyumagia kan, dia bukan manusia. So kita adik dia Subaru. So masuk episod 36, awal-awal tu kita dah nampak yang ahli metsubojinrai.net ni berkumpul. So data-data tu dah connection macam tu, data tu kan. Lepas tu arc ni muncul lah depan mata diorang. So arc ni muncul dalam depan mata diorang ni dalam bentuk liquid tau. Awal-awal tu nampak macam bentuk liquid. Tapi bila dia uniknya arc ni, dia tak ada body dia sendiri tau. So dia possess ahli metsubojinrai.net. So dekat sini saya concludekan lah, by default semua ahli metsubojinrai.net boleh jadi vessel kepada arc ni. Tapi tak sure whether any Hyumagia boleh jadi vessel arc atau tidak. Sebab satu, ahli metsubojinrai.net ni connected to satellite arc, while almost every other Hyumagia connected dengan satellite Zeya. So yelah kan, mungkin kalau dia nak connect, dia nak possess ada Hyumagia tu, mungkin akan ada sekatan lah, tak tahu lah, sebab lain network tu satu. So arc ni muncul depan mata diorang and possess Horobi at first. So bila dia dah possess tu, dia akan jadi solid. Solid maksud saya tu kan, bila dia possess satu ahli metsubojinrai.net tu, akan ada muncul arc driver dekat that particular member lah. So tu saya kata, sekejap dia solid, sekejap dia liquid, sekejap dia solid. So dia ada tengah-tengah hal tu kan. Itu arc. Next, saya dah tulis lah ni, tapi itulah kan, kita tengok je lah apa benda yang saya cakap ni. So awal-awal tu adalah muncul sikit Aruto punya pemikiran. Dia bagi tahu lah kat Izu something kan, yang dia masih lagi menaruh harapan lah dekat Horobi ni. Jadi kiranya Horobi ni bukan seperti apa yang dia sangka lah. Mungkin Horobi ni boleh jadi lebih baik ke apa kan, pada Aruto lah. Atau Aruto ni mungkin naif ke apa kan, ya kita tak tahu kan. Sebab Horobi ni memang fully
boleh kata fully connected, tapi pada masa yang sama ada masa tu, ada certain time tu dia apa ni, bergerak dengan own will dia kan. So Aruto taruh harapan lah, harap Horobi ni bukannya villain, bukannya somebody, bukannya yang melawan humanity lah. Mungkin bolehlah kembali ke pangkal jalan, kembali ke pangkal jalan kan. So nak dijadikan cerita dalam episod 36 ni, Fua, well, kita dapat tahu, bukan Fua dapat tahu, kita dapat tahu yang Fua ni ada family tau. Kira Fua dapat tahu yang dia ada family ni pun daripada Naki punya analisis, Naki punya penceritaan kan. Dia bagi tahu knowledge apa yang dia tahu pasal Fua ni. So Fua pun dapat tahu yang dia ada family, and dia nak pergi consult lah dengan satu fortune teller. Tak tahu dia sebab awal-awal tu nampak dia tengah beratur nak masuk line fortune teller tu kan. Uranai tu nak pergi telik nasib lah tu lah. Tapi instead of telik nasib ni, kira macam mungkin dia nak dapatkan solusi lah. Solusi tu mungkin penilik nasib fortune teller tu boleh bagi tahu nasihat ke apa benda kan. So Aruto pun pergilah bagi dia jumpa dengan satu fortune teller Himagya. Sorry to say, fortune teller Himagya ni pada saya memang menyampah sebenarnya. Tahu benda muka yang dia buat apa, macam nak cepuk Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Himagya dia bukan manusia. Lah ya, lakonan sebenarnya kan. So fortune teller Himagya tu actually dah bagi dah nasihat yang kena dengan masalah Fua Isamu ni. Tapi ialah kan, ekspresi muka dia tu membuatkan Fua Isamu ni betul ke apa benda kau cakap ni kan. Macam tu lah. So Fua Isamu pun masih lagi berungsing dengan masalah dia tu. So untuk menyelesaikan masalah Fua Isamu dalam episod 36 ni, Aruto pun suruhlah Hakasebot yang Himagya ada rambut afro putih, ada mentol atas kepala, ya profesor tu kan, doktor, profesor, whatever. So dia pun hasilkanlah satu small device machine yang macam boleh jadi penawar hati lah kan, beritahu masalah ke apa-apa kan. So nanti mesin tu akan respon dengan pengguna dia. So mesin tu dipanggil sebagai I, sebab AI jadilah I. So mesin tu di-voicekan oleh Mao. So Mao tu, kalau siapa-siapa yang tak tahu, is actor kepada Gokai Yellow dalam siri Gokaiger Super Sentai kan. Mao ni pun selain daripada actress, dia ni voice actor juga. Adalah antara favourite role dia, antara yang saya minat is Fumika daripada siri Idol Master Cinderella Girls sana. So itulah kan, kecewa ingatkan betul-betul Mao, sebab sebelum ni ada desas-desus tak ada, bukan desas-desus pun, memang ada news lah yang nak meletakkan Mao ni dalam Zero One. Tapi macam ingatkan dia jadi Himagya kan, rupanya dia jadi suara untuk satu mesin yang membantu Fua Isamu tu je lah. Macam sedikit kecewa pun ada juga, tapi ya, terima sajalah. So masa part yang Ark muncul depan ahli Metsubo Jinrai tu, dia sebelum dia possess Horobi tu kan, masa dia possess Horobi tu ada small explosion lah, kira macam first time install ke apa, dah tahu lah kan. So ada small explosion. That small explosion tu menyebabkan Naki rosak tau. Macam malfunction sekejap lah. Tapi lepas tu Ikazuchi repair si Naki tu. Tapi itulah kan, rosak. So bolehlah kita deducekan dekat sini bahawa yang Ark ni more or less tak kisah pun friend or foe. Tak kisah pun orang tu nakama dia, tak kisah orang tu musuh dia. Machine. Kena faham, Ark tu machine. Tapi itulah 100% machine. Takat ni dia masih 100% machine. Kenapa saya cakap macam ni, nanti tunggu sikit dah, hujung-hujung tu kan saya akan cakap lah.
So lepas Ark dah possess si Horobi tu, dia lawan sekejap dengan Yaiba dengan Jin. Kita dapat tahu daripada episod 36 ni bahawa yang Yaiba dengan Jin ni sebenarnya ada satu bersepakat lah kiranya kan, yang and dia punya main goal is to memusnahkan Ark. So kiranya untuk dapatkan Ark, ahli metsubojinrai.net kena complete. So ahli metsubojinrai.net ni consist of Horobi, Naki, Jin dengan Ikazuchi. So Ikazuchi tu data dia kena ambil data daripada Naruto lah, and Jin pun dah berjaya retrieve data tu, retrieve kan. So Naki ni pula kena extract daripada Fua. Somehow saya rasa kagum jugalah, kenapa dia tak bunuh je Fua kan. Well, satu ya, Yaiba manusia, takkan dia nak bunuh, and dia care pasal Fua Isamu. Tapi itulah ya kan, itu kita ambil point daripada Yaiba. Tapi kalau kita ambil point daripada Hyumagia kan, human means nothing to Hyumagia kalau ikut kan. Tapi tak tahu, mungkin Jin ada develop singularity lagi kan. So main goal dia adalah untuk defeat Ark. Perlukan 4 ahli metsubojinrai.net complete baru boleh defeat. Ya, kira dah cukup complete 4 tu baru Ark manifest, dan kita akan pergi defeat Ark. Tapi rupa-rupanya revival Ark tu sebenarnya satu kesusahan lah bagi diorang. Memang Yaiba kena tibai kau apa masuk ICU. Tapi beberapa ketika lepas tu elok boleh cakap-cakap dengan Naruto, boleh cakap-cakap dengan Fua. Ya, selalu masuk ICU ni kan lama sikit lah bagi dia rehat benda. Tapi kejap power tu Yaiba ni. So lepas tu rupanya dalam episod 36 ni juga ditunjukkan yang Zaya Enterprise. Ya, sebab Zaya dah own hidden intelligence. So Zaya dia nak make betul lah, distribute tu kan, make Red Riser available for the public. So apa rencana Zaya Enterprise ni, kita tak tahu apa rencana Amatsuga ni. Mungkin dia nak kawal lagi ke apa kan. Sebab yelah, dia letak Red Riser tu sebagai tujuan dia untuk protect. Sebab sebelum ni kan ada case Zaya spec kena hack kan, user Zaya tu je go berserk and all. So dia nak available kan Red Riser ni kepada public supaya boleh protect lah. Tapi ya ke boleh jadi gak yang Red Riser user ni nanti dia kawal ke apa kan, macam tu lah kan. Sebab Amatsuga ni pada saya memang main utama villain dalam Zero One ni pada asalnya lah. Tapi memang di hati saya, di benak sanubari saya ni, memang Amatsuga ni setan. So lepas tu menariknya Kamen Rider Arc Zero, lupa nama dia, Kamen Rider Arc Zero. Menariknya Kamen Rider Arc Zero ni, dia boleh manifest weapon biasa-biasa, tapi power dia tu memang puff lagi power. Memang ikut kena ngam dengan power level Kamen Rider Arc Zero ni. Weapon tu setakat macam yang biasa-biasa tu lah, bukannya macam weapon Metal Cluster Hopper yang warna warna 01 tu kan. Bukannya Zaya weapon tu lah, dia weapon biasa-biasa yang arrow tu yang macam shotgun tu, dia boleh manifest kan. Lepas tu power level weapon tu lagi kau kena sama power level dengan Arc Zero. So apa lagi lepas tu check jap. So lepas Naruto dengan Fua dapat tahu Yaiba kena tibai kau tu kan, diorang pun pergi lah nak challenge ya, nak pergi musnahkan Ark kan. Rupanya
Metal Cluster Hopper dengan Rampage Cutterling tu bukan ada apa-apa. Memang tak bagi apa-apa scratch sangat buah dekat Arc Zero tu. Memang power level different sangat lah. Satu human kau lawan mesin yang ada learning. Humagi kan ada learning, so Arc ni pun ada learning dia sendiri. Memang tak boleh kalahkan lah. Memang belum lagi kena ada Zero Two. Spoiler Zero Two siapa yang dah tahu Zero Two ni patutnya dah tak spoiler lah. Siapa yang tak tahu, spoiler lah, Zero Two akan kalahkan. So takat tu je apa yang kita boleh dapat daripada episod 36. Lepas tu kita lompat ke PV menarik, serius menarik. Kenapa saya cakap menarik? Sebab satu, Kamen Rider Naki, dan Naki pun akan henshin juga sebab lepas tu dah tersebar dah gambar kat online. Naki henshin menggunakan Force Riser dengan Neohi Magia Zetsumeraiski. So bolehlah letak list dua ahli Metsubo Jinrai guna Progress Ki untuk henshin, dua ahli Metsubo Jinrai guna Zetsumeraiski untuk henshin. Dodo dengan Neohi, lepas tu Scorpion dengan Flying Falcon tu kat situ. Tapi ada satu lagi ayat yang menarik perhatian saya, ayat Arc, iaitu Jinrui wa Watashi no Dogu. Ayat Jinrui wa Watashi no Dogu ni roughly translate to humanity is my tool. Kenapa Arc boleh utarakan ayat sebegitu walhal tujuan utama dia untuk musnahkan humanity? Kenapa tujuan utama Arc ni musnahkan humanity? Boleh jadi boleh ada pula pengutaraan, entah betul ke tidak apa saya cakap ni. Boleh ada pula ayat Jinrui wa Watashi no Dogu tu. Adakah ada udang di sebalik mi yang kita tak tahu lagi ke? Kena cari lagi kan. Tapi yang tu memang kita kena tunggu episod akan datang lah. Tunggu episod akan datang, dapat fakta tu baru kita dapat tahu. So begitulah apa yang kita dapat daripada episod 36 ni, NPV episod 36. So sebenarnya saya segan dah lama sangat saya tak upload video. Tiba-tiba hari ni saya upload. Tapi alhamdulillah lah, kiranya adalah saya punya daya usaha tu kan. Amin. Mudah-mudahan daya usaha saya ni terus menerus dapat menghidupkan channel Kampung Rider saya ni. So as of this recording, channel saya dah hit 118 subscriber lah, alhamdulillah. Saya pun dah tak ingat dah, around silap saya masa puasa tu lah channel saya dah reach, saya tak ingat hujung puasa ke tengah puasa ke kan, channel saya dah reach 100 subscriber kan. Saya memang berterima kasih sangat-sangat kepada kawan-kawan, kepada mereka-mereka yang saya tidak kenali yang tolong subscribe ke channel saya, beri komen dekat channel saya, berikan saya dislike, berikan saya like, kira ada user interaction. Memang saya berterima kasih sangat-sangat lah, sebab saya tak sangka yang channel yang saya buat suka-suka ni boleh go sedikit jauh lah kan. 100 subscriber ni small, kecil, tapi pada awal nak meningkat tu, itu satu langkah yang agak besar jugalah. Memang berbeza kot subscriber 1 dengan subscriber 100. Belum lagi nanti kalau ada rezeki insyaAllah naik jadi 1000 ke 20,000 ke, tak tahu lah. Itu cerita akan datang, tunggu kemudian lah. So terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Saya memang betul-betul terima kasih. Maafkan saya sebab tak upload dengan regularly. Satu PKP, satu saya kerja, satu saya malas. Itu pun kena kira agak. Harap saya lebih rajin lepas ni. So sekian saja. Tak ada spoiler warning pula. Video ni ada spoiler warning. Lepas nanti saya tulis kat tajuk.
Sekian saja daripada saya untuk review, untuk sembang-sembang episod 36. Assalamualaikum.